Kenang-kenangan bagi anak cucuku dah. Wahai anak cucuku, itulah Dr. Hamka kata. Tafsir ini ayah tulis dalam tahanan pada bulan Februari 1965 dah. Dr. Hamka dalam penjara bila 2 bila Februari 1965. Di akhir Ramadan dan permulaan Syawal 13 dan ayah perbaiki dan sisipi kembali pada permulaan bulan April 1971 atau permulaan bulan Safar 1391. Ini hijrah dah. April 1971 dia keluar daripada penjara dia. Dia tahu lah. Lepas tu dia bukan dalam jaga dia, tak tahulah nama mana dah. Cuma dia tulis tu dalam tahanan bermula dia sudah tu bila April 1971 lah. Dalam usia 63 tahun ataupun 65 tahun hijriah ni. Cek mula baik mula lah. Ayah peringatkan di sini demikian juga kepada cucu-cucuku dan murid-muridku tentang bagaimana pentingnya didikan ayah terhadap anak di waktu anak tu masih kecil lagi. Ayahku adalah seorang ulama besar, alim lagi zuhud akan dunia, lagi soleh dan abid. Ayah kepada Dr. Hamka ni lah nak. Haji Karim Amrullah apa ni. Jadi ayah dia tu hebat dah. Lagi soleh dan abid. Dalam kesalehannya itu dia pun adalah seorang pejuang penegak agama Islam dan tidak takut berbentakan dan celaan siapa pun dalam menegakkan yang hak yang benar. Di waktu ayah masih kecil di bawah usia 10 tahun, ayah saksikan sendiri kesalehan beliau. Jadi ayah tu tengok tok dia lah. Ayah tu Dr. Hamka dia. Tengok tok dia tu, ayah saksikan sendiri kesalehan beliau tu tok dia lah, dan kekerasan beliau mendidik kami anak-anaknya. Terutama yang ayah rasakan sendiri Dr. Hamka rasa sendiri disadari ataupun tidak, sampai usia 65 tahun sekarang ini masih ayah rasakan bekas pendidikan itu dah. Masih berasa lagi didikan ayah dia dulu dah. Anak-anak aku yang kucintai di bawah umur 10 tahun, entah kerana bekas didikan itu, ayah sudah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai ayah menangis bangun tidur dah, mengatakan hal itu kepada andung dan ibuku dah. Ajak kau bini ayah dia lah, jadi mak kepada Dr. Hamka lah. Dan ayahku pun sangat gembira mendengar aku bermimpi bertemu dengan Nabi. Gitu. Dia mimpi dah. Ayah sudah bermimpi bertemu dengan Nabi dah. Ayah Dr. Hamka dah. Dia sendiri, Dr. Hamka sendiri dah. Lepas tu Dr. Hamka menangis lah, umur 10 tahun dah. Ajak kau mak dia dah. Adik ayah kepada Dr. Hamka ni Haji Karim Amrullah kepada Haji Amrullah kepada. Jadi dia pun gembira aku ni Dr. Hamka ni bermimpi bertemu Nabi lah. Hal ini telah terjadi lebih dari 50 tahun yang lalu, lama dah. Tapi kalau aku ingat sampai sekarang, air mataku titik tidak disedari dah. Dia ingat lagi dah. Pada tahun 1924, di dalam usia masuk 17 tahun, ayah berangkat sendiri ke tanah Jawa dah. Dengan alasan hendak meneruti datukku, kakakku Fatimah. Kakakku lah, kakak pada Dr. Hamka ni. Dengan suaminya Ahmad Rashid Sultan Mansur dia. Ketika itu usiaku sedang mulai remaja, zaman pancaroba badan tubuh sedang berkembang 17 tahun Kata 5 dah. Dah sudah mulai bersyahwat, dah sudah mulai bermimpi-mimpi tubuh dah. Mimpi dah apa dah. Padahal orang perempuan muda banyak yang tergiur melihat aku yang masih bujang dah. Hotel apa pakat nak dia juga. Dan aku selalu berangan-angan lah. Selalu hampir-hampir saja terjerembab jatuh. Tiba-tiba pada suatu malam di Ngumpasan di Jakarta ni. Di kawasan Tanah Jawa ni. Di rumah Engku Merah Intan, kemudian bergelar Datuk dan Bareno. Aku bermimpi aku mulai akan bersetubuh dengan seorang perempuan dalam mimpi dah. Tiba-tiba aku lihat dalam mimpi bahawa farasnya kemudiannya itu bergigi dah. Ada. Yang kalau aku masukkan alat kelaminku ke dalamnya, aku merasa tentu kemaluanku akan putus digigitnya. Aku pun tersentak bangun dah. Maka aku tahu sajalah aku akan takbir mimpi itu. Itu kalau aku berzina, niscaya kemaluanku akan terpotong oleh giginya penyakit sipilis. Yang apalah masa tu dah penyakit sipilis dah. Mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW di waktu masih kecil, belum balik, mengesan jauh. Sampai sekarang ini ke dalam jiwaku. Umur 10 tahun tu ingat apa tua dah. Sampai sekarang ini sudah lebih 50 tahun berlalu lah. Masih saja terang dalam ingatanku pakaian yang beliau pakai, jubah warna biru serupa dengan warna jubah ayahku. Sehingga setelah aku kembali dari Mekah pada tahun 1928,
Aku minta dihadiahi oleh ayahku jubah beliau sendiri yang berwarna sebagai warna yang dipakai oleh Nabi itu warna biru, dan aku simpan sampai sekarang ini walaupun jubah itu sekarang telah nyunyor sebab sudah lebih tua daripada umurku umur jubah tu lebih tua daripada umur Hamka . Demikian juga mimpi kemaluanku nyaris digigit oleh faras perempuan yang bergigi tajam-tajam itu masih teringat lagi, sehinggalah dapatlah aku bersyukur kerana aku tidak pernah terperosok ke lembah dosa besar itu selama hidupku. Moga-moga begitu hendaknya seterusnya . Di waktu aku masih kecil, terkenalah aku ni nakal dan lasak, cacau tangan. Ketika aku usia 8 tahun dimasukkan ke sekolah desa di Bancah Lawas Padang Panjang. Kerana nakalnya aku naik ke atas saluran air melintasi jalan kereta api di dekat jalan Bancah Lawas itu. Dan kerana lasak tanganku itu, hendak aku pegang kawat telefon yang biasa dipegang dengan tangan dari atas saluran air itu. Tetapi heran, seketika tanganku mulai akan memegang kawat itu, aku merasakan dengan nyata sekali ada tangan lain yang menarik tanganku. Padahal orangnya tidaklah kelihatan, dan aku pun segera meninggalkan tempat yang berbahaya itu . Dia ada macam bahaya lah. Boleh ragut nyawa, tiba-tiba ada macam ada tarik nak beri . Dari segala pengalaman ini dan banyak lagi pengalaman-pengalaman yang lain, bertambah teguhlah kepercayaanku, tidak boleh diganjakkan lagi, bahawa saya sebenarnya dipelihara oleh Tuhan, yang kata dia. Ayah dia, Dr. Hamkan lah yang rasa dia dipelihara Tuhan. Pasti saya dipelihara oleh Allah Ta'ala dari bahaya, dan pengalaman ini menambahlah pula akan keimanan dan kepercayaanku. Sedangkan kita hanyalah orang biasa yang bukan Nabi, bukan Rasul, hanya manusia biasa saja lagi dalam peliharaan Tuhan . Kita pun berasa dengan mimpi, dengan tanda-tanda Tuhan tu macam-macam menyebabkan tidak berzina, lepas tu selamat daripada bahaya . Dia berasa macam Allah nak jaga dia . Tu kita Dr. Hamka orang biasa, bukan Nabi dan Rasul lagi lah, ada tanda-tanda yang jelas . Tidak akan celaka kalau tidak dengan izin Allah dan diberi oleh Allah penjagaan, kadang-kadang ditarik oleh tangan yang halus, dan kadang-kadang dengan mimpi sebagai mimpi ayah waktu itu, apatah lagi Nabi Allah, ayah tu Dr. Hamka waktu itu, apatah lagi Nabi Allah dan Rasulullah yang kelak akan diberi tugas berat menyampaikan wahyu ilahi kepada manusia. Tentulah banyaklah tanda-tanda daripada Allah . Sekarang kita teruskan tafsir ayat selanjutnya, dan berkejaranlah keduanya menuju pintu, pangkal ayat 5. Artinya kedua-duanya sama-sama berlari menuju pintu. Dapatlah kita bayangkan bahawa waktu itu Yusuf berlari menuju pintu kerana hendak segera keluar dari dalam rumah yang sekalian pintunya atau serta jendela-jendelanya telah ditutup lebih dahulu oleh perempuan itu, sebagaimana tersebut di ayat 23 di atas. Dan perempuan itu rupanya tidak dapat lagi mengendalikan syahwatnya, berlari-lari pula menuju pintu hendak menghambat jangan sampai Yusuf membuka pintu dan lari keluar. Lalu dikoyakkanlah perempuan itu ke mejanya dari belakang, ke meja Nabi Yusuf, baju Nabi Yusuf. Artinya ditariknya ke meja Yusuf dari belakang supaya jangan lari, supaya dapat memperkenankan kehendaknya. Namun Yusuf lari juga sampai ke mejanya yang koyak, meja Nabi Yusuf. Lalu berseloboklah, terserempaklah keduanya dengan suaminya di muka pintu, seakan-akan terbayanglah di hadapan mata kita kejadian itu. Ketika Yusuf telah lari menghampiri pintu hendak keluar, ketika perempuan itu mengejarnya jangan sampai lari, lalu menarik kemejanya sampai robek. Adik belakang . Tidak disangka-sangka pintu telah terbuka, suaminya masuk. Dilihatnya dengan mata kepala sendiri, hal yang tidak mengenakkan perasaan. Tapi perempuan itu cerdik sekali, perbuatannya kedapatan oleh suaminya satu perkhidmatan yang besar. Tetapi secepat kilat dia telah mendapat akal buat membersihkan dirinya. Perempuan itu berkata, apakah balasan yang pantas bagi orang bermaksud buruk terhadap isterimu kalau bukan dipenjarakan atau disiksa dengan pedih? Ujung ayat 25. Salah kau orang, bukan dia yang salah . Seorang yang berjabatan tinggi dalam negara, seorang yang telah banyak mengetahui rahsia manusia, pergolakan jiwa perempuan atau gelora jiwa orang muda, tidaklah lekas terpengaruh oleh perkataan isterinya. Beliau mengambil keputusan menyalahkan yang mana. Isterinya yang cantik, isteri Yusuf pun cakap cantik juga dia . Benzin berdekatan dengan api. Beliau berjiwa besar dan tidak lekas cemburu dan tidaklah perlu ribut-ribut. Kerana kalau ribut dalam istana sebesar itu, budak-budak istana pun boleh kacau balau . Maka didengarnya lah pergaduhan isterinya yang terang menyalahkan Yusuf kerana maksudnya tidak sampai berhadap terhadap Yusuf dan siasatnya ketahuan. Maka Raja Muda menunggu apa jawapan Yusuf. Yusuf berkata, dialah yang membujuk-bujukku, inginkan daku. Pangkal ayat 6. Yusuf tidak panjang bercakap, percakapannya tegas. Perkataan dari orang yang tidak bersalah, sebab itu tidak berbelit-belit.
Kecik pun nampak straight to the point dah, tak ada belik-belik. Tak ada benda nak susut lah, nak sembunyikan. Dia yang membujuk-bujuk saya, dia yang merayu-rayu saya. Majikannya berdiam, ke mana persakaan akan dicondongkan? Sebab kedua-duanya makan di akal lah, logik di akal lah. Yusuf muda remaja sedang menggenuh naik, sedang berkembang nafsu gapo ni kuat dah. Sebaliknya dia sendiri lebih tahu siapa isterinya. Dan naik saksilah seorang saksi dari keluarga perempuan itu. Ayat Quran tidak menjelaskan secara terperinci dari mana timbulnya dan bila datangnya seorang saksi itu. Saksi itu berkata jika keadaan kemejanya itu koyak di belakang di sebelah hadapan, perempuan itulah yang benar. Dan dialah yang berdusta. Yusuf berdusta dah. Ujung ayat 26. Jika kemeja robek daripada sebelah hadapan, sebelah ke muka, benarlah perempuan itu. Sebab artinya ialah bau Yusuf yang hendak menggagahi perempuan itu dah. Atau bermaksud buruk terhadap isteri tuannya. Sebagai dakwa perempuan itu pertahankan dirinya. Sehingga kerana kerasnya menolak Yusuf, mungkin robeklah bajunya mungkin lah. Dan dalam keadaan demikian, robek baju mesti di sebelah hadapan lah. Baju alik depan Yusuf lah dah. Kalau demikian keadaannya benarlah perempuan itu dengan dakwaannya dan dustalah Yusuf yang mengatakan bahawa perempuan itulah yang membujuk merayunya. Sebaliknya, tapi jika keadaan kemejanya itu koyak di sebelah belakang, maka perempuan itulah yang berdusta dan dialah yang benar. Ayat 27. Sebab koyak di sebelah belakang artinya ialah bahawa kemeja itu ditarik-tarik dari belakang oleh perempuan itu kerana Yusuf tidak mahu dah. Yusuf lagi. Dengan demikian benarlah Yusuf bahawa dialah yang dirayu, bukan dia yang menggagahi atau ingin memperkosa lah. Maka setelah dilihatnya bahawa kemeja itu koyak di sebelah belakang, pangkal ayat 8, artinya setelah raja muda, majikan dan ayah angkat Yusuf dan suami dari Zulaikha melihat bukti bahawa kemeja itu robek di sebelah belakang, bukan di sebelah hadapan muka ni nak. Dan taksiran saksi itu dapat terima oleh fikiran beliau. Berkatalah dia, sungguhnya ini adalah tipu daya kamu, hai perempuan. Dengan kata demikian jelaslah siapa yang beliau salahkan. Yang beliau salahkan ialah isterinya sendiri. Tetapi dalam perkataan beliau itu nampak sekali penaksiran dari seorang yang telah banyak pengalaman dengan perempuan. Beliau katakan bahawa ini adalah termasuk salah satu tipu daya kamu, hai sekalian perempuan. Jadi bukan ditumbukkannya kesalahan semata-mata kepada isterinya sahaja, malahan beliau katakan bahawa tipu daya cerdik itu adalah sudah lumrah kebiasaan bagi kaum perempuan, jarang yang tidak sebegitu. Lalu beliau berkata selanjutnya, sungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Hujung ayat 8. Maka di hujung kata ini beliau telah mengungkapkan sesuatu dalam kehidupan ini. Kaum perempuan disebut jenis yang lemah. Nah, apabila dia telah mengatur suatu siasatnya itu besarlah. Satu konspirasi apa besar lah. Atau hebat atau mengagumkannya kerana cerdiknya, kerana pintarnya, sehingga orang lelaki boleh geleng kepala dengan tipu daya perempuan. Lelaki boleh jadi kagum kerana yang tidak lantas diangan orang lain. Bagi perempuan ada saja tempat keluar dari kesulitannya. Padahal dia yang salah. Dalam sekejap mata pintu terbuka, patutnya dia hilang akal. Di saat itu juga dia telah dapat mengatur kata, menimpa kesalahannya kepada Yusuf pula dah. Untung ada saksi yang pertahankan kebenaran Yusuf dan menyalahkan Zulaikha. Dan kemudian dia berkata selanjutnya, Yusuf, berpalinglah dari keadaan ini. Pangkal ayat 29, artinya berjiwa besarlah engkau. Ini adalah tipu daya perempuan. Engkau maklum sendirilah. Kalau secara sekarang dapat kita ungkapkan, pandang saja hal ini sudah habis. Kita stop sini lah, beres. Sudah senyap sini. Hati-hati saja buat selanjutnya. Jangan dibuka-buka lagi. Tutup mulutmu dah. Jangan bocor rahsia ni dah. Dan kepada isterinya beliau berkata, dan kau isteriku, mohonlah ampun atas dosa engkau ini. Sungguhnya engkau adalah termasuk golongan orang-orang yang salah. Ujung ayat 29. Dengan kata demikian, yang dikatakan dengan tenang tapi tegas, beliau telah menyatakan keputusannya bahawa yang salah adalah isterinya. Beliau rupanya kuat menahan perasaannya sebagai seorang yang bijaksana. Beliau tidak ribut-ribut mengatakan kepada isterinya bahawa memang dialah yang salah. Lalu disuruhnya meminta taubat sendiri kepada Tuhan. Setelah lebih dahulu dia berpesan pada Yusuf supaya rahsia ini ditutup mati saja. Senyap sini lah. Kita stop sekat sini lah. Anggap tidak pernah terjadi saja dan buat selanjutnya supaya sama-sama hati-hati semuanya. Berapa faedah yang kita dapat daripada cerita Nabi Yusuf ni lah. Pertama, ketika mengaji tafsir surah Yusuf ini dengan guru dan ayah kami, Dr. Syekh Abdul Karim Amnullah. Abdul Karim Amnullah. Nama ayah kepada Dr. Hamka ni. Jadi Abdul Karim Amrullah, beliau pernah memberi
Pernah memberi nasihat pada kami supaya hati-hati menjaga diri daripada tipu daya dan siasat licik kaum perempuan lah. Beliau perbandingkan di antara dua ayat. Pertama, ujung daripada ayat ke-76 daripada dalam surah keempat, surah An-Nisa, yang berbunyi inna kaida syaitan yakan da'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan ini adalah lemah. Dalam Quran ada sebut dia. Berbandingkan dengan ujung ayat 28 dari surah Yusuf ini, inna kaidakun azim. Sungguhnya tipu daya kamu, hal perempuan itu adalah besar. Tadi sini nampak tipu daya perempuan itu lebih besar daripada tipu daya syaitan. Syaitan sudah nyata lama, so dan kita disuruh berhati-hati awas dari tipu daya syaitan, sedangkan dia pun tidak kelihatan. Tetapi tipu daya perempuan mengenai inti kehidupan itu sendiri dia. Besar kerosakan yang terjadi dalam dunia, demikian guru dan ayah kami itu memfatwakannya. Jika diselidiki dengan saksama, perempuanlah yang selalu menjadi fasal. Tapi kata beliau, yang dapat mencegahkan perempuan bertipu daya tidak lain ialah iman. Bukan ialah perempuan, tapi iman kena kuat. Sebab itulah Rasulullah SAW pernah bersabda, An-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan hidup, dan sebaik-baik perhiasan hidup di dunia ini ialah perempuan yang soleh. Dibincangkanlah panjang lebar oleh ahli tafsir tentang siapakah orang yang memberikan kesaksian dari ahli keluarga isteri Raja Muda Mesir itu. Ada suatu hadis yang dirawikan oleh Baihaqi. Nabi bersabda bahawa anak kecil yang masih dalam ayunan boleh berbicara ialah 4 orang. Pertama, Nabi Isa Al-Masih dikala membela ibunya Siti Maryam dari tuduhan hina. Yang kedua, anak kecil memberikan kesaksian kepada orang banyak yang menuduh seorang soleh bernama Juraish berzina dengan seorang jariah perempuan lacu. Ini ada hadisnya. Sahih. Dan dikatakan bahawa anak itu adalah hasil hubungan haram di antara perempuan itu dengan Juraish. Tok guru tak lebar tu dah. Lalu di hadapan orang banyak, Juraish bertanya pada anak itu siapa ayahnya. Dia menjawab ayahnya ialah pengembala yang berzina dengan perempuan itu, bukanlah Juraish. Yang ketiga, anak yang sedang dalam pangkuan tukang sisir puteri Fir'aun, Masyitah yang berbicara memberanikan hati ibunya melompati api yang dinyalakan buat membakarnya. Itu kan Masyitah ni. Ada kata riwayat ni, ada kata lain. Ada kata, tak apalah. Yang keempat, anak kecil dalam ayunan yang menjadi saksi melepaskan Yusuf dari tuduhan zina. Ini satu riwayat. Ada pula perkataan dari Abu Hurairah yang hampir serupa dengan hadis tersebut tentang menyatakan anak berbicara dalam ayunan itu termasuklah Nabi, saksi Nabi Yusuf tersebut. Banyak orang mentafsirkan bahawa menjadi saksi itu ialah anak dalam ayunan itu sebagai mukjizat dari Yusuf sendiri. Tetapi tidaklah sefaham seluruh ahli tafsir tentang hal ini, tak serupa dengan tak sependapat lah. Yang kata dok, ada kata budak kecil, ada kata dok dah. Syekh Rashid Ridha dalam tafsirnya setelah menyelidiki mengatakan bahawa hadis yang pertama itu dhaif. Sedangkan yang kedua ialah mauquf, artinya perkataan sahabat saja, iaitu perkataan Abu Hurairah saja. Mujahid berpendapat suatu tafsiran bahawa saksi itu bukan manusia melainkan jin. Asy-Syaukani membantah keterangan itu dalam tafsirnya Fathul Qadir dengan katanya beliau rupanya lupa memperhatikan bahawa di ujung kata itu dalam ayat diterangkan bahawa saksi itu adalah keluarga terdekat dari perempuan itu, takkan jin anak beranak. Perempuan itu bukan. Satu riwayat lain lagi terima dari Ibn Abbas. Saksi itu ialah salah seorang yang besar yang terdekat pada Raja. Ibn Ishaq mengatakan bahawa Zulaikha itu adalah anak perempuan dari saudara perempuan Raja Mesir waktu itu. Jadi anak perempuan dari saudara perempuan Raja Mesir, iaitu Rayyan bin Al-Walid. Orang Arab Hyksos yang pernah menguasai Mesir, mereka tidak memakai gelar Fir'aun. Asal-asal. Suatu riwayat dari Ibn Abbas juga mengatakan saksi itu adalah orang yang bijaksana. Ditambah oleh Ikrimah, dia bukan anak kecil tapi seorang yang bijaksana. Ada riwayat lain Ikrimah kata bukannya budak, bukan baby. Abu Ja'far An-Nahas mengatakan yang lebih dekat artinya ialah bahawa saksi itu adalah seorang ahli akal yang bijaksana. Diajak mesyuarat oleh Raja Muda lalu memberikan buah pendapatnya. Orang bijaksana, bukan budak kecil baby tu Al-Qurtubi menguatkan tafsiran An-Nahas ini. Dia menulis dalam tafsirnya, saksi itu ialah seorang yang bijak, ahli hikmah dan berakal budi tinggi, yang selalu diajak bermusyarat oleh Raja Muda itu. Menteri ke Raja Muda, tahulah istilah dulu dalam hal-hal yang penting, dan dia termasuk keluarga juga oleh isterinya tersebut. Dilanjutkan oleh Al-Qurtubi, orang itu termasuk ke dalam rumah, masuk dalam rumah bersama-sama dengan wazir besar dengan itulah Raja Muda ke wazir besar, menteri besar ataupun menteri-menteri Seketika diminta pendapatnya, dia pun berkata, saya mendengar memang ada ribut-ribut dalam rumah. Seketika saya akan masuk, saya dengar dari belakang pintu dan saya dengar juga ada baju koyak. Tapi saya tidak tahu bagaimana keadaan sebenarnya. Cuma saya ambil saja kesimpulan kalau baju yang koyaknya di sebelah hadapan
Kau lah yang benar, hai perempuan. Dan jika koyaknya di sebelah belakang, engkau lah yang benar. Tambah Yusuf. Hai Yusuf. Mendengar perkataan orang yang budiman itu, yang bijak pandai itu, mereka perhatikanlah baju Yusuf, rupanya koyak di sebelah belakang. Didapatkan lagi keterangan yang lain bersumber dari Ibn Abbas juga bahawa riwayat yang lebih sesuai untuk menjadi tafsir ialah bahawa saksi Yusuf itu bukanlah anak kecil dalam ayunan, bahkan orang dewasa, orang bijaksana dia lah. Orang hak pemberi nasihat dah. Pada menteri, pada raja, pada raja muda, kepada menteri dah. Yang ketiga, bila kita teliti caranya raja muda menyelidiki tuduhan itu, demikian juga keputusannya yang terakhir, iaitu bahawa yang salah memang isterinya, ialah disuruhnya isterinya itu memintakan ampun pada Allah Ta'ala, pada Tuhan, dan di samping itu dimintanya kepada Yusuf supaya rahsia itu ditutup saja, jangan sampai tersiar keluar. Maka ada ahli tafsir sebagai Abu Hayyan mengatakan bahawa keputusan demikian membuktikan bahawa raja muda tersebut tidak mempunyai rasa cemburu. Kata gitulah. Pada ayat yang hanya tertulis susunan kejadian dengan jelas, tetapi tentang latar belakang, misalnya mengapa beliau tidak cemburu, mengapa dia tidak naik darah, tidaklah nampak dalam ayat tersebut lah. Tak nampak, tak ngamuk dah, tak godai bini dia, tak tembok dah. Di sini yang berlaku ialah penaksiran saja, taksir-taksir dah, ataupun fikir-fikir dah, pendapat. Maka menurut taksiran kita, yang mungkin benar dan mungkin salah. Sikap raja muda menyuruh Yusuf supaya menyimpan rahsia ini jangan terbuka pada orang lain. Dan menjelaskan pula bahawa isterinya yang salah ialah kerana percayanya akan kebenaran perkataan Yusuf, bahawa isteri beliau lah yang merayu-rayunya, bukan dia yang bermaksud memaksa atau perkosa isterinya. Nescaya kelak dia akan mengambil tindakan lain yang sebaik-baiknya menurut pertimbangannya. Dan terhadap isterinya, dia sendiri pun sangat lebih maklum tentang isterinya, sehingga keputusannya bahawa isterinya lah yang salah bukanlah keputusan terburu-buru, tapi daripada pengalaman. Tetapi apa hendak dikata, meskipun Yusuf telah berjanji akan menutup mulut, akan menutup rahsia itu serapat-rapatnya, namun dinding-dinding rumah tetap mendengar lah. Dinding kau, orang lain dengar dah. Ni pembantu kau gapo, hamba kan. Dalam istana raja muda yang besar dan luas itu, bukan sedikit jumlahnya pelayan-pelayan istana. Baik bibi-bibi apa ni nak, inang pengasuh sebagai penyelenggara istana besar, isteri-isteri, menteri-menteri dan pejabat-pejabat tinggi kerajaan. Bukan lagi rahsia terbatas, melainkan telah menjadi rahsia umum dah. Semua orang telah tahu, tetapi secara rahsia ni. Rahsia umum ni. Dari keterangan yang diberikan saksi, kalau robek koyak bajunya di sebelah hadapan, perempuanlah yang benar dan Yusuf lah yang salah. Dan kalau baju robek koyak di sebelah belakang, di punggung, perempuanlah yang salah dan Yusuf lah di pihak yang benar. Ternyata bahawa baju robek koyak di sebelah punggung, maka nyatalah perempuan yang salah. Dari kesaksian mengumpulkan bukti seperti ini, dapatlah kita mengerti betapa pentingnya mengadakan penyelidikan dan penyelidikan orang yang tertuduh membuat satu kesalahan. Al-Quran dengan ayat ini telah membukakan pintu bagi para polis, jaksa dan hakim, peguam, agar memakai cara-cara seperti ini di dalam menghadapi suatu perkara. Antara itu, maka kemajuan yang dicapai oleh kepolisian. Seluruh dunia sekarang ini, misalnya dalam mengumpulkan mengumpulkan tanda-tanda bukti dari satu kesalahan forensik, mempelajari perbezaan tulisan seorang dengan yang lainnya kalau tidak ada dua orang yang tulisannya serupa, mempelajari pembubuhan tanda tangan dan lain-lain adalah kemajuan yang sedang dicapai dan akan bertambah-tambah maju lagi. Dan nyatalah bahawa kemajuan dalam bidang ini adalah kepunyaan seluruh manusia sebagai alamat kecerdasan berfikir dan berhitung. Dalam kitab fikih kita dapati juga soal-soal seperti ini. Misalnya keterangan Imam Malik tentang pencuri. Apabila engkau dapat menangkap pencuri yang kesiangan di tangannya ada barang curian, lalu datang satu kumpulan kaum mendakwakan bahawa barang yang di tangan pencuri itu mereka yang mempunyai, padahal dia tidak dapat memukakan dalil bukti-bukti bahawa barang-barang itu mereka punya, hendaklah dia dihadapkan pada sultan penguasa. Beliau yang berhak menyelidiki dan memutuskan pada siapa barang itu mesti diserahkan. Barulah diserah kepada pendakwa pertama tadi kalau tidak ada yang lain yang datang menuntut. Imam Muhammad, iaitu sahabat Abu Hanifah, pun pernah pula mengeluarkan fatwa keputusan tentang dua suami isteri yang bercerai. Lalu terjadi perselisihan pembahagian harta benda. Beliau berfatwa segala barang yang bersifat pakaian laki-laki itu adalah kepunyaan laki-laki. Segala barang yang bersifat pakaian perempuan adalah kepunyaan yang perempuan. Segala barang yang sesuai dipakai laki-laki dan sesuai juga dipakai perempuan ditentukan buat yang laki-laki. Misalnya bedil, pistol dan meja tulis ditentukan buat laki-laki. Mesin jahit, periuk, senduk, piring mangkuk ditentukan buat yang perempuan. Mesin tulis yang berdua boleh memakainya ditentukan buat laki-laki.
Qadi Syurah dan Iyas dan bin Muawiyah yang keduanya berpangkat qadi atau hakim banyak sekali memakai pembuktian seperti itu. Maksudnya tengok korinah bukti lah. Bukan sekadar biasalah, lebih banyak kajian-kajian, sokong menyokong forensik ke benda-benda kajian baru tentang tunjukkan bukti-bukti jenayah ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.